Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala rasulihil amin habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan kehidupan kita, masih hidup lagi di tahun baru ni. Hari ni hari yang pertama di tahun baru. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan, mematikan. Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat yang pelbagai kepada makhluknya, semuanya untuk kemudahan makhluknya. Dan banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan gunalah masa dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ini untuk menambahkan bekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi bacaan kita kitab Safwatut Tafasir ini, pada muka surat yang ke-99. Masih lagi kita membaca surah Al-Baqarah ayat yang ke-136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. Kalau kita turun ke bawah tu melihat kepada ayat yang dibacakan tadi, pada minggu lepas kita berhenti pada la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. La nufarriqu baina ahadin minhum, la nufarriqu baina ahadin minhum ay la nu'minu bil ba'di wa nakfuru bil ba'd, iaitu kita ini, orang mukmin ini, seluruh orang mukmin dia tidak membezakan di antara nabi-nabi, rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay la nu'minu bil ba'di wa nakfuru bil ba'd, iaitu kami tidak beriman dengan sebahagian dan kufur dengan sebahagian yang lain. Maknanya semua orang Islam ni dia wajib percaya kepada semua rasul, semua nabi yang telah dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
dan wajib percaya kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab ke, suhuf ke, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi, wajib percaya semua sekali. Tapi dalam Quran ni Allah tak sebut semua. Ada yang Allah sebut dengan nama, dan ramai yang Allah tidak sebut pun. Tapi secara umumnya apa saja, maknanya segala nabi, segala rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala lantik, kita beriman mereka, dan kita tidak membezakan di antara satu sama lain. Maknanya kita tidak kufur dengan seorang pun yang dilantik yang menjadi nabi, menjadi rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa hak yang beriman sebahagian, tolak sebahagian yang lain? Kama fa'alatil yahudu wan nasara, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Mereka ini ada hak nabi dia tolak. Dia nak ikut selera dia lah. Yahudi ni nak ikut selera dia. Dia tolak Al-Masih Isa alaihi salam, dia tolak Nabi Isa. Nabi Isa dia tolak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tolak juga. Nasrani pula dia tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing dok tolak, ada tolak belaka. Dia tak mahu terima. Sehingga orang Yahudi mahu membunuh Nabi Isa alaihi salam. Dok kena dengan kehendak dia, dia pun tabuh mengakui kerasulan. Dia nak hak, setakat hak dia nak hak kena dengan nafsu kehendak dia. Itu. Dan mereka yang membezakan di antara nabi-nabi, rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam erti kata beriman dengan sebahagian, tolak sebahagian lain. Hak ni hukumnya apa? Mereka ini dinyatakan dengan jelas sebagai kafir. Quran ada sebut yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih. Mereka ini cuba berhajat untuk membezakan, untuk memisahkan di antara Allah dan rasul-rasul yang Allah utuskan. Maknanya nak beriman sebahagian, nak tolak sebahagian yang lain. Wa yaquluna, dan mereka ini berkata, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman sebahagian dan nak tolak sebahagian yang lain, nak kufur dengan sebahagian yang lain. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka ini berhasrat untuk mengambil jalan tengah. Jalan tengah, sebahagian beriman, sebahagian lagi nak tolak. Nak tolak sebahagian, nak terima sebahagian. Tak jadi. Orang Muslim yang sebenar ialah dia terima semua nabi, semua rasul yang Allah lantik. Dia terima belaka. Dia terima. Kemudian Quran menyatakan ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka inilah orang-orang kafir yang sebenar. Dari segi hakikatnya mereka ini kafir, tak jadi. Beriman sebahagian, tolak sebahagian, tak jadi. Macam Quran juga. Kalau Quran kita ambil sebahagian, tolak sebahagian pun sama juga. Kena terima seluruhnya. Wa nahnu lahu muslimun, wa nahnu lahu muslimun, dan kami, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, muslimun, orang yang berserah diri, orang yang tunduk, orang yang taat.
Jadi keseluruhan hidup manusia ni, dia kena taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hakikat seorang Muslim. Hakikat seorang Muslim, dia mesti tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak pisah-pisah. Quran ni tak boleh nak pisah-pisah. Nak ambil sebahagian, nak tolak sebahagian. Hak ni tak ambil, hak ni nak, tak boleh. Tak boleh nak pilih. Sebab akhirnya orang Islam ni kehendak dia mesti turut kepada agama. Dia tak, hawa nafsu dia pun mesti ikut. Kehendak dia tu mesti ikut pada agama. Kena ikut waktu. Dia mesti cenderung kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga hawa nafsu dia pun, kehendak dia pun mengikut. Dia tidak ada pilihan. Itulah orang Islam. Wa nahnu lahu muslimun. Ay munqaduna li amrillah. Munqaduna. Munqadun. Taatlah. Munqadun ni maknanya taat. Turut. Tunduk. Munqaduna tunduk. Li amrillah, tunduk kepada apa? Amrillah. Perintah Allah. Tunduk kepada perintah Allah. Ini benda yang dituntut daripada kita, dan bukanlah sesuatu yang mudah juga tak? Sebab kita mengada gangguan dengan hawa nafsunya, dengan pujukan, rayuan syaitannya. Khadi'una li hukmih, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, iaitu in amana ahlul kitab, sekiranya ahli kitab ni, ahli kitab orang-orang yang diberikan kitab, orang Yahudi, Nasrani. Biasa ni rujuk pada itulah. Sekiranya beriman ahli kitab itu binafsi ma amantum bih, serupa sebagaimana kamu beriman dengannya. Ahli kitab ni sekiranya beriman kepada Isa alaihissalam. Orang Yahudi dia kata dia tolak Nabi Isa alaihissalam. Ataupun Nasrani. Kalau Nasrani dia tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya mereka ni beriman, orang Yahudi beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad, Nabi Isa, orang Nasrani pun beriman kepada semua nabi-nabi, rasul-rasul termasuk Nabi Muhammad ini, faqad ihtadaw, nescaya mereka ini akan mendapat petunjuk ilal haqqi. Tapi dah dia tak terima, dia tolak, maka mereka ini tidak berada di atas landasan yang sebenar. Yahudi, Nasrani tidak berada atas landasan yang sebenar. Sebab apa? Dia tolak sebahagian Nabi, dia tolak sebahagian Rasul. Jadi mereka ini tidak mendapat hidayah kama ihtadaitum, sebagaimana kamu, yakni orang-orang yang beriman kepada semua Rasul, semua Nabi ini mendapat hidayah. Jadi kewajipan kita beriman semua sekali, beriman semua sekali. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq, sekiranya mereka ini berpaling, mereka ini berpaling, takbuh, dan mereka ini berpaling tu, tak mau menerima kenabian, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak terima, tak mau terima. Fa innama hum fi shiqaq, sesungguhnya mereka itu berada dalam penentangan.
berada dalam pertelingkahan dengan orang Islam, dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai wa in a'radu, iaitu sekiranya mereka ini a'radu, berpaling, anil iman, daripada beriman, bima da'autahum, dari apa yang kamu dakwahkan kepada mereka wahai Nabi Muhammad. Bima da'autahum, a'radu anil imani bima da'autahum, mereka ini berpaling daripada beriman, bima, dengan apa yang kamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwahkan kepada mereka. Ilaihi, bima da'awtahum ilaihi, fa'lam annahum innama yuriduna adawataka wa khilafaka. Sekiranya mereka ini berpaling dan beriman dengan apa yang kamu dakwahkan kepada mereka wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya mereka itu berhajatkan kepada permusuhan dengan kamu, nak musuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khilafaka, dan ingin khilaf, berlawanan, mahu suatu pertentangan dengan kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah apabila mereka tolak ni, siapa ni kan, orang Yahudi, Nasrani dengan orang Islam berlawan, fi syiqaq, dalam bertentangan lah ni kan. Sedangkan semua ini adalah agama samawi. Memang Rasul yang mereka percaya padanya juga adalah Rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka juga, nabi-nabi yang mereka percaya ni juga diberi kitab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tak mau percaya kepada Nabi Rasul akhir zaman, tak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak percaya kepada kitab Al-Quranul Karim. Jadi fi syiqaq. Inilah fa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Kalau dia percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selesai, dapat hidayah, berada dalam keadaan terbaik, sama seperti orang Islam yang lain yang tidak membezakan di antara rasul-rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahkan terdapat di kalangan orang Yahudi, ya, yang menganut Islam, ya, yang menganut Islam sebab apa? Dia tahu kebenaran. Sebab kebenaran telah dinyatakan dalam Taurat, dalam Injil. Tahu dah. Sehingga kan, ya, Abdullah bin Salam, dia kata dia kenal Nabi tu, Nabi Muhammad SAW. Dia kenal Nabi lebih lagi daripada mengenali anaknya. Dia kenal Nabi SAW lebih lagi daripada mengenali anaknya. Sebab apa? Cerita dengan sejelas-jelasnya di dalam Taurat. Tengok. Ini contoh apabila orang ahli kitab ni, bila dia menerima kebenaran, dia akan mendapat hidayah sebagaimana orang Islam yang lain tu mendapat hidayah. Tapi kalau hak tolak, bila tolak hum fi syiqaq, maka berlakulah pertentangan di antara agama tu. Inilah hak kita berhadapan sekarang apabila golongan-golongan Yahudi, golongan Nasrani menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak inilah hak yang isu Palestin tak selesai lagi pak saudara. Sebab hujah dia pun berkait dengan agama juga. Dia kata ni tinggalan nabi-nabi hak yang mereka terima. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, apa? Hak dia terima. Dan kita terima kat Nabi tu. Tapi dia terima situ, habis situ dah. Situ dia terima dia.
Apabila mari Nabi Isa, orang tak mau terima. Jadi gitu. Membuat fitnah pula kepada Nabi Isa alaihissalam, sehingga Nabi Isa diperintahkan supaya dibunuh. Pada masa itu kerajaan Jerusalem itu dikuasai oleh kerajaan Romawi. Maka membuat fitnah terhadap Nabi Isa alaihissalam sampai sanggup membunuh. Membunuh Nabi ini adalah satu dosa yang sangat besar. Membunuh utusan Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan yang sangat besar. Itulah pas sekarang. Pas sekarang orang Nasrani tak mau terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak selesai kok. Lepas tu nak selesai mana lah ni? Hak tu mari, hak mari tu. Hak sebenar, penyelesaian sebenar Quran apa dah? Penyelesaian sebenar apa? Mereka ini mengikut menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerima Al-Quran, itu penyelesaian dia. Quran kata apa? Fa in amanu, sekiranya mereka ini beriman, bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Ini Quran tu. Sekiranya mereka ini beriman, iaitu sekiranya ahli kitab ini beriman sebagaimana kamu orang Islam beriman, nescaya mereka ini mendapat hidayah juga sebagaimana kamu mendapat hidayah. Tapi hak berlaku zaman sekarang, hak tengah-tengah berlaku ni apa? Apa tengah berlaku ni? Iaitu hak dinamakan sebagai agama Ibrahim. Hak tu dia mari hak tu. Ni mari hak tu nak menyelesaikan fikiran manusia zaman sekarang. Dia mari hak tu. Cara nak menyelesaikan kembali kepada agama Nabi Ibrahim. Hak tu je. Hak yang timbul sekarang ni, agama Ibrahim. Sebab asalnya duduk situ, keturunan Nabi Ibrahim ni. Hak kediang-kediang Nabi-Nabi ni, dia mari ikut turutan ni Nabi-Nabi ni. Jadi suruh balik ke belakang belaka tiga-tiga agama ni. Balik ke belakang. Tak betul. Tak boleh. Islam kan bodoh. Nak selesai macam mana? Hak tadi, orang Yahudi, orang Nasrani ni menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerima Al-Quran, barulah betul-betul mendapat hidayah. Bukan dengan kembali kepada agama Ibrahim. Ni agama Ibrahim ni tengah racuk lah sekarang ni tuan-tuan sekalian. Ini suatu yang sangat bahaya ni. Dia tengah racuk lah, dia rekrut orang. Dan dia sangat halus. Hujahan dia ada dah. Kita kembali kepada hak dulu lah. Keturunan hak asal dulu. Suruh gitu. Sedangkan Allah sepan Nabi Ibrahim utus rasul sebab tu. Dia nak suruh pergi ke belakang sebelum berlakunya agama-agama hak kediang ni. Sebelum diutuskan rasul-rasul hak yang selepas daripada Nabi Ibrahim. So balik asal. Dia nak selesai cara tu, baru dia kata ada kerjasama dan sebagainya. Tapi ni tak betul belaka. Quran khabar, mereka itu kena beriman sebagaimana kamu orang Islam beriman, barulah ia. Quran kata dengan jelas, sekiranya mereka itu beriman sebagaimana kamu orang Islam ni beriman, faqadih tadaw, maka dapatlah hidayah kepada mereka. Kalau tak. Ini antara jawapan kepada isu agama Ibrahim sekarang ni. Ni jawapan dia. Dia nak pergi ke belakang. Cara dia nak ke belakang. Tak boleh. Quran ada ni. Kabar belaka dah ni. Tak boleh nak tinggal. Kerana syariat Nabi Muhammad SAW telah ada. Quran tu telah ada. Baru nak kita belakang, nak tinggal belakang ni. Tak boleh. Yang orang tak faham lah ni, tu ramai orang. Kan Nabi Ibrahim Nabi, betul lah tu, kita terima, tak ada masalah. Nampak? Kalau tak mengaji lagi berat.
Generasi baru ni lagi berat. Bila tak mengaji, oh ya lah. Banyak hello dia tu. Dah membaca tahiyat pun sebut salawat Ibrahimiyah tu. Betul. Pergi tas belakang. Dengan tujuan apa dia kata? Tak balah kita. Dia kalau mempertahankan kebenaran, terpaksa balah lah. Kalau nak begitu, Nabi SAW dah perang dah dulu. Kalau tak mau balah, katakan balah, perang lagi atas menegakkan kebenaran. Kebenaran yang paling mahal atas dunia ni. Perkara paling mahal adalah kebenaran. Kebenaran tidak boleh dikompromi. Dengan nyawa pun tak boleh. Kalau tak Nabi SAW tak perang dah. Itu generasi baru mesti diberi pendidikan agama. Alhamdulillah, saya tengok Terengganu ni, alhamdulillah banyak kerajaan membina sekolah baru, bantuan pun banyak dari segi anak-anak yang dapat belajar di universiti. Di dalam negeri, atas sekolah-sekolah pun ada dah bantuan dia. Alhamdulillah. Inilah maknanya tak rugi habis duit kerana pendidikan. Sebab situ adalah menjaga agama, menjaga pendidikan, tak? Memberi peluang pendidikan maknanya menjaga agama. Nak jaga agama dengan apa? Antaranya dengan memberi pendidikan agama. Itu cara jaga agama. Apabila pendidikan agama disuburkan, itu alhamdulillah, sangat-sangat kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ada, kalau pendidikan agama ni meluas, sini ada. Jadi orang akan kenal agama tu. Bila kenal agama, batang tubuh dia bertindak atas dasar agama. Jadi nampak agama pada orang tu. Jadi agama ni nampak, ni beragama tu nampak tu. Agama tu jadi hidup. Dengan hidupnya orang beragama. Hidup agama. Agama ni duduk atas kertas, duduk dalam Quran dan sebagainya. Dah kalau tidak ada orang mengamalkannya, macam mana agama tu nak hidup? Jadi agama ni dia hidup dengan amalan, dengan amalan orang tu baru nampak, oh ni agama. Kalau tidak, agama tu kekal teori abstrak semata-mata. Situ. Agama tu nampak biar subur, agama tu nampak nampak ni orang beragama. Sebab apa? Hidup agama pada diri dia tu, hidup agama, hidup ajaran agama pada diri dia. Kalau orang Islam tidak nampak padanya agama, buat yang berlawanan dengan agama, sikit sebanyak dia menjadi fitnah pada agama itu. Agama tu jadi fitnah. Oh gini orang Islam, orang lain tengok, oh gini orang Islam, oh gini orang Islam, duk nipu sepanjang waktu. Oh gini orang Islam nega, oh gini orang Islam nega. Tengok orang lain tengok. Tapi kalau comel, wah, nampak orang Islam nega begini, oh comel orang Islam nega. Nampak tak? Hidup Islam tu dalam perniagaan, hidup Islam itu dalam masyarakat, hidup Islam tu dalam berkeluarga. Nampak keluarga ni, keluarga Islam. Nampak Islam tu dalam kejiranan, komuniti dan sebagainya. Sebab kita bimbang dalam masjid surga pun dah nampak Islam. Tu bimbang. Tempat hak sepatutnya paling comel Islam pada masjid lah kita tengok dah. Dalam masjid surga pun tak nampak Islam. Mana? Kerana Islam ni dia sepatutnya hak masjid surga tu wajib dah ada. Di luar tu, di pasar, di kedai makan, kenduri kendara, semua tu nampak Islam. Baru Islam tu nampak hidup. Pada diri orang tu nampak Islam, pada tutur kata dia nampak Islam. Kita nak begitu.
Macam mana nak start tu? Tidak lain dan tidak bukan mestilah melalui pendidikan. Dan saya rasa alhamdulillah kerajaan amat faham benda ni dan memberi ruang, peluang dan seluas-luasnya. Cuma sekarang ni perangai kita nak kedok, orang muda-muda ni nak kedok. Nak kedok, ada kesungguhan tak nak belajar ni, ataupun payah. Kita tengok payah juga. Payah. Wi belaka, kalau wi belaka pun tidak baca lagi. Kadang-kadang tak baca juga. Wi belaka tak juga, tak baca juga. Macam mana dia ni? Itu cabaran dia, cabaran. Wi bantuan banyak dah buat sekolah comel dah. Mak ayah sedia belaka dah, pakaian, kasut semua belaka bagi dah. Duit makan minum bagi dah, buku bagi dah, semua kelengkapan ada. Tapi semangat anak tu nak belajar, hak tu lah ni jadi cabaran yang besar. Kerana himpitan lain, hambatan lain banyak sangat juga menyerang. Menyerang minda kanak-kanak kita lah. Belanja agama tak maju contohnya, tak boleh nak kerja contohnya. Di samping pelbagai lagi lah anggapan-anggapan negatif terhadap agama itu. Bila ni nak duit mudah, macam-macam lah cara dia. Main game pun dapat duit juga. Main game tolong naik ranking orang lain. Benda macam-macam dia ni lah. Kita pun tak tahu lah dunia sekarang ni. Main game boleh lebih tiap. Orang upah kita main game. Lepas tu budak-budak kadang-kadang tidur lewat, dia duduk main game. Tolong naik ranking orang tu, pokoknya dapat BT, orang upah dia dan sebagainya. Innama yuriduna adawataka wa khilafaka. Sesungguhnya mereka ini, orang Yahudi, orang Nasrani ni yang menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini berkehendakkan adawataka, nak bermusuh dengan Nabi, nak bertentangan dengan Nabi. Walaisu min talabil haqqi fi syai'in, dan tidak mereka itu min talabil haqqi fi syai'in. Mereka ini sebenarnya tidak berhasrat pun untuk mencari kebenaran. Walaisu, dan tidaklah mereka itu min talabil haqqi, dari mencari kebenaran, fi syai'in, pada kedudukan sesuatu pun. Maknanya mereka ni tak berhasrat mencari kebenaran. Sebab apa? Dia tahu dah hak benar hak nasa. Dia tahu dah benar hak mana sebenar, dia tahu dah. Taurat dia pun khabar dah hak mana benar. Injil khabar dah hak mana benar. Jadi dia tahu dah kebenaran. Cuma dia tak boh. Apa dah? Dia tak boh. Bukan dia tak tahu kebenaran, cuma dia tak boh. Memang nak menentang. Nak menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan begini macam mana? Dalam keadaan gini macam mana? Dia tahu dah kebenaran tapi tak ambuh, degil. Quran kata apa ni? Fasayakfikahumullah. Tu. Fasayakfikahumullah. Tengok Quran cerita hakikat dah. Ditolak Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kebenaran pun telah diceritakan kepada mereka perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul yang mereka terima. Jadi sebenarnya mereka ni cari keh saja nak bertentangan, nak khilaf dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini dah nak cari pun kebenaran. Sebab apa? Kebenaran tu depan mata dia dah. Dia tahu dah kebenaran tersebut. Apa tak? Itu cerita Quran. Dan dalam keadaan gitu macam mana kita? Dalam Quran khabar ke Nabi Muhammad, fasayakfikahumullah.
Macam mana maksudnya? Cukuplah kamu wahai Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mencukupkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan menghalang, yakni Allah akan menghalang gangguan-gangguan mereka itu. Nabi Muhammad ni cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Ai sayakfika ya Muhammad syarrahum wa azahum wa ya'simuka minhum, iaitu Allah akan mencegah kamu, Allah akan menolong kamu, Allah akan mencegah kejahatan mereka, gangguan mereka, Allah akan melindungi kamu. Jadi hak ngesuknya tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan beri bantuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan menjaga, menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu jugalah orang-orang yang beriman. Akhir sekali dah terang-terang dah. Dah terang-terang dah, kabar-kabar dah. Bukan je tak tahu. Banyak keadaan begitu dah. Banyak keadaan begitu. Dalam kehidupan sehari kita pun ada begitu. Tahu dah, tapi awak tak tahu. Awak degil. Nak juga ikut awak dia. Tak mau menerima kebenaran. Banyak hal begini. Banyak hal. Dalam keluarga, dengan adik-beradik, tahu dah, tak mau terima. Ini tanah ayah wakaf dah kan tak tahu. Tak ayah wakaf dah. Dah. Kalau dia tak tahu, kalau ada bukti tunjuk ke dia, dah. Tapi kadang-kadang tambah. Sebab apa? Hawa nafsu mendahului. Tak ambuh kerana kamu tak mau terima, walaupun bukti cokoh tak mau terima. Jadi gini jadi gini. Yahudi dan Nasrani bukan tak tahu. Tahu. Tak perlu cari bukti lain dah, tahu dah. Tapi dia tak ambuh. Tapi hak gitu lah kali tadi gitu. Dah, nak lawan juga. Adik-adik nak lawan juga ini. Tak sah wakaf ayah dan sebagainya. Padahal cokoh lama cabang dah. Digunakan sebagai wakaf. Kampung tahu dah itu wakaf. Masjid dibina dah atas tu. Kalau tak mau terima, ni tanah ni wakaf dulu tak betul ni. Contoh, duk nak kehil-kehil lagi. Begini natijah akhirnya begitu juga. Afasa yakfikahumullah. Dah kali kalau dikit sangat. Itu pun inilah akhir kali serahlah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tak mau dengar walaupun kebenaran terang ibarat matahari tu, cokoh nampak tu. Ibarat matahari kebenaran tu. Tapi tak ambuh juga. Wa huwas samiul alim. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ai huwa ta'ala yasma'u ma yantiquna bihi wa ya'lamu ma yudmirunahu fi qulubihim minal makri wasyarri. Iaitu Allah Maha mengetahui apa? Segala yang segala yang mereka ini sebut dengan jelas, yang tiquna bihi wa ya'lamu ma yudmirunahu, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan fi qulubihim, dalam hati-hati mereka daripada al-makri, tipu hela. Sebenarnya tak, Allah Maha mengetahui. Ia nak tipu hela ke, nak merancang kejahatan ke, Allah mengetahui. Akhirnya wa huwas samiul alim. Walaupun tidak cerita benda hak dia nak sebenar, tapi Allah sangat mengetahui. Hidup lawang-lawang tu ada kehendak dia tu, walaupun dia tak zahirkan kehendak tu, tapi Allah sangat mengetahui apa tipu daya, apa tipu helah, apa perancangan jahat yang mereka nak buat itu. Jadi fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Jadi akhirnya inilah
Allah telah nyatakan dengan jelas kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah akan menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kejahatan dan gangguan-gangguan ahli kitab yang tidak mahu menerima kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mahu menerima Al-Quranul Karim. Dan Allah itu sangat mengetahui apa yang ada dalam hati mereka itu. Allah sangat mengetahui apa yang mereka sebut dengan jelas dan apa yang mereka simpan sembunyikan dalam hati mereka itu. Jadi sekadar itulah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.